Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita bersambung dalam panggilan Tuhan. Ya. Ciri kedua kita berkata panggilan kita di bumi ini. Ya. Ada 3 bahagian dalam panggilan ini, iaitu panggilan umum, panggilan istimewa dan panggilan khusus. Ya, kita mau masuk untuk belajar bersama-sama. Ya, kita meneliti hidup Paulus, ya, sebagai seorang pengikut Yesus Kristus. Ya, dalam Roma babak 1 ayat 1, dia berkata, surat ini daripada Paulus, hamba Kristus Yesus dan rasul yang dipilih serta dipanggil oleh Allah. Untuk apa? Untuk mengisytiharkan berita baik daripada Allah. Ya. Ini berkata Paulus ada rancangan yang sudah disediakan oleh Tuhan untuknya. Ya. Dia adalah seorang rasul. Ya, dan dia hidup Paulus memberi kita semangat untuk hidup kerana kita tahu tujuan Paulus. Tahukah tujuan kita di dunia ini? Ya, mari kita meneliti panggilan umum oleh Tuhan. Ya. Panggilan umum menjadi hamba Tuhan. Ya. Kita menjadi hamba Tuhan bukan kerana dipaksa. Ya. Kerana Yesus Kristus telah membayar nyawanya untuk menebus segala dosa kita. Ya. Harga adalah nyawa Yesus Kristus yang menebus dosa kita. Ya. Dalam 1 Korintus babak 7 ayat 22 berkata, hamba yang percaya kepada Tuhan menjadi orang bebas di sisi Tuhan. Demikian juga orang bebas yang percaya kepada Kristus menjadi hamba Kristus. Ya. Allah sudah membeli kamu dan membayar harganya dengan lunas. Oleh itu, janganlah jadi hamba manusia. Jadi hamba Tuhan. Ya. Jadi hamba Tuhan. Kita tahu bila Paulus dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, ia adalah ada mengandungi makna yang lebih mendalam. Ya. Bila kita membaca Alkitab, ya, kita pergi meneliti apa hamba itu, makna hamba itu. Ya. Dalam Keluaran babak 21 ayat 5 dan 6 berkata, jika abdi itu mengaku mengasihi tuannya, isterinya serta anak-anaknya dan tidak mahu dibebaskan, ya, tuannya harus membawa dia ke tempat ibadat. Di situ hamba itu atau abdi itu disuruh berdiri dan bersandar pada pintu atau tiang pintu. Lalu tuannya harus menindik telinga abdi itu. Dengan demikian, abdi itu akan menjadi abdi tuan
seumur hidup. Ya. Menjadi abdi seumur hidup untuk tuannya kerana dia abdi itu sangat mencintai tuannya. Ya. Kita juga boleh membaca dalam Ulangan babak 15 ayat 16 dan 17. Ya. Ini bermakna bahawa Paulus menjadi seorang hamba dengan pilihannya sendiri. Dia mahu mengabdikan diri kepada Tuhan Yesus Kristus kerana dia sangat sayang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu adalah bermakna dia mengabdikan diri kepada Yesus. Dia menjadi hamba kepada Tuhan. Ya. Yang bahagian kedua kita berkata adalah panggilan istimewa. Ya. Paulus menjadi rasul. Dia dipanggil. Panggilan ini adalah panggilan istimewa untuk Paulus dalam hidupnya. Dan dalam setiap hidup umat Yesus Kristus ada rancangannya. Ya. Paulus dipanggil menjadi seorang rasul, ya. Tetapi ada banyak kerja yang kita boleh lakukan, bukan hanya menjadi rasul, boleh menjadi pastor, boleh menjadi cikgu, okey, boleh menjadi evangelis, missionary. Okey, banyak yang boleh dirancangkan oleh Tuhan. Tetapi kita mesti tahu rancangan yang diberi oleh Tuhan kepada kita adalah sangat istimewa. Ya, istimewanya. Ya, dalam Roma babak 12 ayat 3 sampai 8 berkata, kerana kurniaan Allah yang sudah Dia anugerahkannya kepada aku. Aku menasihati kamu semua. Janganlah anggap diri kamu lebih daripada yang sepatutnya. Tetapi nilailah diri masing-masing dengan rendah hati, menurut kebolehan yang dikurniakan oleh Allah. Kerana kamu percaya kepada Yesus. Tubuh kita mempunyai banyak anggota dan setiap anggota tubuh mempunyai tugas yang berlainan. Ya, ini adalah cara dia memberitahu kita. Ya. Begitu juga hal dengan kita. Sungguh pun bilangan kita yang percaya kepada Yesus banyak. Tetapi kita satu tubuh kerana kita bersatu dengan Kristus. Kita semua dihubungkan satu dengan yang lain sebagai anggota-anggota daripada satu tubuh. Oleh itu, kita harus menggunakan kurnia-kurnia yang berlainan menurut rahmat dari Tuhan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Jika kita mempunyai kurnia untuk mengkabarkan berita baik daripada Allah, kita harus melakukannya menurut kebolehan yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Jika kita mempunyai kurnia untuk menolong orang lain, kita harus menolong mereka. Jika kita mempunyai kurnia untuk mengajar, kita harus mengajar. Jika kita mempunyai kurnia untuk menggalakkan orang lain,
kita harus melakukannya. Sesiapa yang mempunyai kurnia untuk berkongsi milik dengan orang lain harus melakukannya dengan murah hati. Sesiapa yang mempunyai kurnia untuk menjadi pemimpin harus memimpin dengan tekun. Sesiapa yang mempunyai kurnia untuk menunjukkan belas kasihan kepada orang lain harus lakukannya dengan sukacita. Ya, kita melakukan semuanya sebagai anggota badan kita. Ya, anggota badan kita ada yang boleh lihat, ada yang kita tidak boleh lihat. Kita tidak boleh lihat tulang belakang kita. Kita tidak boleh lihat tu, tetapi ia penting. Ya. Kita mesti tahu panggilan Tuhan untuk hidup kita adalah panggilan istimewa. Ya. Dalam Efesus babak 4 ayat 7 berkata, setiap orang daripada kita menerima suatu kurnia menurut apa yang diberikan oleh Kristus. Di dalam Alkitab tertulis, ketika dia naik ke tempat yang tertinggi, dia membawa banyak tawanan. Dia memberikan kurnia kepada manusia. Dia memberi kurnia kepada manusia. Inilah yang dimaksudkan dengan dia naik. Mula-mula dia turun ke tempat yang serendah-rendahnya di bumi ini. Dia yang turun itu juga naik ke tempat yang jauh lebih tinggi daripada segala langit, sehingga alam semesta dipenuhi dengan kehadirannya. Dialah yang memberikan kurnia kepada manusia. Ya, Yesus Kristuslah yang memberikan kurnia kepada manusia. Beberapa orang dilantiknya menjadi rasul, yang lain menjadi nabi, yang lain lagi menjadi pembawa berita baik, dan yang lain pula menjadi guru dan pemelihara jemaah. Hal itu dilakukannya supaya umat Allah dapat melakukan pelayanan yang sepatutnya dilakukan oleh pengikut Kristus, sehingga tubuh Kristus dikuatkan. Dengan demikian, kita menjadi satu oleh iman yang sama dan pengertian yang sama tentang anak Allah. Kita akan menjadi matang dan sempurna seperti Kristus. Barulah kita tidak menjadi anak-anak lagi yang diumbang-ambing dan ditiup ke sini sana oleh angin ajaran orang licik. Ya, mereka menyesatkan orang dengan tipu muslihat. Sebaliknya, kita harus mengatakan perkara-perkara yang benar dengan hati yang penuh kasih, sehingga kita menjadi matang dalam segala hal dan menjadi seperti Kristus, iaitu kepala kepada jemaah. Di bawah pimpinan Kristus Yesus, semua anggota tubuh badan yang berlainan itu tersusun rapi, dan seluruh tubuh itu dihubungkan dengan sendi-sendi yang sudah tersedia. Oleh itu, apabila setiap anggota bekerja dengan sepatutnya, seluruh tubuh itu akan membesar dan menjadi kuat. Kerana apa? Kerana kasih. Kerana ia adalah panggilan istimewa, ya, daripada Tuhan. Ya, daripada Tuhan. Ada juga yang bahagian ketiga
iaitu panggilan khusus, ya, panggilan khusus, iaitu diasingkan untuk menyebarkan berita baik, ya. Kita akan sambung ini panggilan khusus kemudian, okey, kerana panjang video ini. Okey, sekian, terima kasih, shalom.